Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Amma ba'd. Yang berusaha Ustaz Amir Ikhwan bin Zaini, pegawai penyelaras takmir negeri Perlis, yang diraihkan pembentang kertas pertama kita pada pagi ini, Sahibul Fadilah Ustaz Muhammad Rizal bin Azizan, yang merupakan ahli jawatan kuasa pengurusan wakaf MAIP Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis. Al-Fadilah, tuan-tuan guru, asatidah, guru-guru takmir dan juga guru-guru agama MAIP yang sudi hadir untuk ke program kuliah Tafaquh Fiddin bagi siri yang kedua bagi tahun 2020 ini. Saya mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kerana kesudian hadirin tuan-tuan guru, puan-puan guru, untuk bersama-sama kita berkongsi ilmu. Kalau mungkin setiap malam kita mengajar, kita berkongsi dengan anak-anak murid kita ataupun peserta-peserta yang kita beri bimbingan, maka pagi ini di Masjid Alwi Kangar ini kita berpulang pula untuk kita pula mendengar apa yang akan dikongsikan insya-Allah pada dua slot. Yang pertamanya slot bicara wakaf dan yang kedua bersama dengan Sahibul Samhah Mufti insya-Allah. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, untuk tidak melengahkan masa, kita dah melewati dah 10 minit asalnya lewat daripada pukul 9, dan insya-Allah kita akan teruskan perkongsian kuliah tafakuh pagi ini bagi slot yang pertama, iaitu dengan tajuk bicara wakaf dan pengurusan harta menurut syarak, yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Rizal bin Azizan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Falyatafadhal. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya pagi ini kita dapat bertemu dalam satu sesi program yang sangat baik, iaitu perkongsian ilmu bersama dengan para asatizah, guru-guru, tenaga pengajar yang berkhidmat di Perlis. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Fadil. Al-Fadhil Ustaz Fadil yang bertindak sebagai pengurusi program dan majlis kita pada pagi ini. Yang saya hormati, saya kasihi Al-Fadhil Ustaz Amir Ikhwan selaku penolong pengarah bahagian takmir di Jabatan Agama Islam Perlis, penganjur utama kita, dan seterusnya guru-guru, para asatizah, para duat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Saya bukanlah nak bertindak untuk mengajar ataupun nak memberikan kuliah, tetapi sekadar untuk berkongsi beberapa maklumat dan juga info. Kerana saya percaya dan saya yakin di hadapan saya ini kebanyakannya daripada kalangan guru-guru, daripada kalangan asatizah, duat, yang saya yakin dari sudut asas ilmunya sangat kukuh, yang sudah diberikan tauliah, yang sudah teruji, yang sudah berpengalaman. Bahkan saya apabila dijemput untuk nak bercakap ini, saya rasa kurang sesuai lah, kan, seperti mana kata Abdullah ibn al-Mubarak, salah seorang tabi'in besar,
Kata Abdullah ibn al-Mubarak, nuhina 'anil kalam 'inda akabirina. Kata Abdullah ibn al-Mubarak, nuhina, kami dilarang. Dilarang apa? Nuhina 'anil kalam, kami dilarang daripada bercakap, mengajar, 'inda akabirina, di sisi orang-orang besar kami. Kata Abdullah ibn al-Mubarak, jika ada orang-orang yang besar, akabirina, para masyayikh, imam-imam yang junior-junior ni, jangan bercakap. Kan? Ilmu itu diambil daripada akabirina, daripada orang-orang yang besar. Sebab itu apabila disebut ulama, sebahagian menyebut bahawa yang dikatakan ulama kibaru fissin, selain kibar dari sudut ilmu, mereka juga dianggap kibar dari sudut umur ataupun usia. Jadi saya rasa di hadapan saya ini, daripada kalangan orang-orang yang sudah menempuh begitu banyak duri ranjau dalam perjalanan dakwah bersama dengan masyarakat. Walau bagaimanapun, untuk mengisi ruang sementara kita menantikan slot bersama dengan sahibus samahah Dr. Muhammad Asri, saya ambil peluang sedikitlah untuk nak kongsi beberapa perkara yang saya rasa perlu diketahui oleh kita sebagai tenaga pengajar di Perlis ini, untuk memberikan pendedahan yang penting kepada masyarakat. Dan saya harap apa yang saya kongsi ini, jika ada tersalah, tersilap, terkurang, bolehlah kita sama-sama menghidupkan sunnah Nabi, iaitu ad-dinun nasihah. Agama itu saling nasihat menasihati. Okey. Sebelum kita nak pergi kepada slide-slide kita ni, kan, banyak slide ni, ada 82 slide. Tapi tak apa, oleh kerana saya tak risau sangat walaupun 82 slide ni, kerana bila kita bercakap di hadapan para ulama, di hadapan para asatizah, dia tak perlu kita nak hurai syarah banyak-banyak. Kita sebut sikit-sikit, kita boleh skip. Dan ada 2-3 slide tu saya ingat tak perlu kita bahas, kerana mungkin sebahagian kita dah mengajar tajuk tu. Okey? Sebelum kita nak cerita tentang wakaf, saya ingat wakaf ni semua kita faham lah. Tapi secara umumnya, apabila kita sebut wakaf, iaitu seseorang yang memberhentikan al-habsu atau al-man'u, dia menarik, menghalang hak dia untuk diberikan manfaatnya kepada umat Islam untuk dimanfaatkan. Nanti kita bahas sikit. Tapi saya nak sebut, antara isu yang paling penting tenaga pengajar, para asatizah, para duat turun kepada masyarakat untuk memberikan satu gambaran yang baru apabila menyebut tentang wakaf. Apa isu dia? Ini saya sebut apa yang berlaku di Perlis. Dalam mesyuarat jawatan kuasa pengurusan wakaf, yang ahli-ahlinya dilantik di atas perkenan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Muda, Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda selaku yang di-Petua MAIPS, isu yang kita kena beri satu tajdid, reform, islah adalah apabila masyarakat pergi nak wakaf, pertama mereka suka wakaf bersyarat. Ini problem. So bila kita mengajak nanti atau kita kempen wakaf, nasihatkan kepada masyarakat, orang ramai, dan kita hari ini ada live, tolong serahkan hak mentadbir urus dan menentukan maslahat wakaf itu kepada pentadbir. Tak perlulah kita nak bubuh syarat. Jam nanti masalah pada pihak MAIPS. Apa yang berlaku? Ni fakta.
10 orang pergi nak wakaf, 10 tu semua nak buat kubur. Dia kata, saya ada 2 relung Ustaz. Saya nak wakaf bersyarat. Dia tak sebutlah wakaf bersyarat ke apakah. Tapi dia kata, saya niat nak buat kubur. Sat lagi mai kawan tu, lokasi yang sama, tempat yang sama, kampung yang sama, saya nak buat kubur. Mai kawan tu pun, saya nak buat kubur. Sebab itu saya kata, Perlis sedang menuju Darul Kubur. Kita sedang pergi kepada negeri kubur. Kubur cukup banyak. Yang masalahnya bukan orang mati. Orang hidup tak ada rumah. Orang hidup tak ada tempat nak kerja. Ada orang hidup tak ada tempat nak kedai. Mari semua nak buat kubur. Mari semua nak buat kubur. Kubur ni bukan tak cukup. Dah terlebih daripada keperluan. Sehingga kita pun duk kata ni kalau mati 7 keturunan pun duk lebih lagi tanah kubur. Sebab itu bila kita mengajar, kita menyampaikan tentang hukum wakaf, kita kena keluar daripada kebiasaan orang memandang bahawa wakaf itu hanya merujuk kepada yang dikatakan wakaf agama, yang dikatakan wakaf syar'i, yang dikatakan wakaf akhirat itu buat kubur. Ini satu benda yang masalah. Sehingga kan apabila kita melihat, saya sebut secara umum lah, bukanlah kita nak bahas sangat wakaf ni. Tuan-tuan dah khatam kitab, matan-matan wakaf semua dah selesai dah. So saya nak sebut beberapa benda yang kita rasa macam berlaku sedikit kekurangan. Okey, satu. Tadi isu wakaf bersyarat. Kalau dia tak buat kubur, dia nak buat apa? Sekolah tahfiz. Saya Ustaz ada 2 relung. Saya pun duk ada penyakit macam-macam ni. Doktor pun habaq tak boleh nak hidup lama. Saya ingat saya nak mati dah. Nak bagilah dekat majlis agama ni. Nak bagilah dekat maib ni. Suruh buat mahat tahfiz. Mai kawan tu pun mahat tahfiz. Mai kawan tu pun mahat tahfiz. Jam. Kita bukan masalah sekolah tahfiz. Saya bagi tahu, kita tak bertembung dengan soal sekolah tahfiz ni, kita tak ada masalah. Sekolah tahfiz tak ada masalah. Kalau saya ingat setiap orang dalam Perlis yang ada 300,000 ni hantar anak-anak pergi tahfiz, kita tak ada masalah tempat. Tuan-tuan tahu apa masalah kita? Masalah besar yang perlu kepada ijtihad baru. Nanti kita akan sebut sikit ijtihad baru. Kita nak kena langgar sikit sempadan. Yang kata tak boleh jual tanah wakaf, yang kata tak boleh sewa tanah wakaf, yang tak boleh nak bangunkan tanah wakaf. Syariah anjal, syariah dinamik. Jika dahulu ulama kata tanah wakaf tak boleh diubah syarat, tak boleh dijual beli, tak boleh disewa, tak boleh apa semua, ijtihad perlu berubah. Sebab bila kita mesyuarat, bila kita bincang, macam mana ni problem. Tuan-tuan boleh tengok sekarang ni salah satu tanah wakaf yang strategi di Perlis ni dekat CIMB. Itu tanah wakaf. Depan CIMB tu, tuan-tuan tak tanah lapang tu tanah wakaf. Sekarang kita nak buat apa? Tuan-tuan bagi cadangan sikit kat saya boleh angkat dalam syarat. Agak-agak tuan-tuan, apa manfaat besar pada orang Islam Perlis? Tanah tu kita nak buat apa? Tuan-tuan kalau ada cadangan bagi pada maib. Tuan-tuan nampak ni tanah wakaf, tuan-tuan ada cadangan, kita buat bangunan, sewa kedai ke lagu mana ke. Sat lagi bila kita mari pemaju dia nak bangun. Mari pemaju dia nak bangun tanah tu. Tapi akan timbul isu ini tanah wakaf. Kalau dia buat macam mana? Maksud tanah wakaf pergi jadi hak dia. Lepas tu kita nak buat sendiri. Bila kita nak buat sendiri kita tak ada duit. Sebab itu sudah ada. Ni saya lontarkan ni untuk tuan-tuan fikirkan, untuk tuan-tuan berijtihad, dan tuan-tuan mungkin ustaz-ustaz mungkin boleh bincang ataupun boleh ni. Sudah ada konsep di sesetengah tempat ijtihad, pandangan baru tanah wakaf ni kita boleh, bahkan sebahagiannya disebut dalam kutubul fiqh, kita boleh jual tanah tu dengan kita beli balik. Ataupun kalau kita nak bagi tanah tu bergerak, kita mungkin boleh jual pada satu pihak, dia develop, kita JV dengan dia, tapi dengan syarat dia tak boleh jual kat siapa-siapa, melainkan dengan syarat daripada kita.
saya nak bagi tahu apa? Masalah besar sekarang, apa dia? Bukan isu aset, tetapi untuk kita nak membangunkan aset tu. Saya sebut tadi sekolah tahfiz. Apa masalah sekolah tahfiz? Dan ini dimensi baru wakaf. Kita sama-sama fikirlah. Tuan-tuan lebih alim boleh fikir, boleh faham. Okey, untuk buat sekolah sebenarnya mudah. Buat bangunan tu senang. Tuan-tuan boleh buka wakaf, buat siap satu bangunan. Apa masalah besar dia? Ini orang tak nampak. Masyarakat tak nampak. Kita perlukan guru-guru ni untuk turun pergi bagi tahu dekat masyarakat. Dan saya tahu sebahagiannya mungkin dah sebut dan sentuh. Saya nak ingatkan saja ataupun saya nak kongsi. Bila kita buat sekolah, problem besar dia, saya tahu sebahagian ustaz-ustaz di sini ada sekolah dan berjaya, alhamdulillah. Problem besar dia adalah dari sudut gaji guru, dari sudut maintenance, dari sudut urus takbir, dari sudut keuangan untuk survive sekolah. Itu problem besar. Nak buat sekolah, saya pun tak larat tepi. Orang duk main bagi. Dia kata ni ada tanah bendang 2 reluk, ni ada tanah bendang 3 reluk, ni ada bangunan. Semua main habaq, kita pun tanya nak buat apa? Nak buat sekolah tahfiz. Dia tidaklah semudah kita tekan laptop, buka on, dia keluar main. Sekolah kita boleh buat, tetapi masalah yang mari kepada maib ni apa? Dia kata, ni tahun ni kita tak boleh bayar gaji guru 6 bulan. Ni kita tak ada kos, kita nak perbaik ni tak ada. Kita kos ni perbaik ni tak ada. Orang wakaf, orang nak buat sekolah, tapi kita yang nak survive untuk nak maintain sekolah tu problem. Sebab itu saya kata berhenti sat buat tahfiz ni. Kita tak petikai orang nak buat tahfiz. Apa depa ni orang nak buat tahfiz pun tak bagi. Tak suka orang buat tahfiz. Bukan kita tak suka buat tahfiz, tetapi bila terlalu banyak tahfiz, problem yang kita akan jumpa nanti bila orang wakaf tahfiz, kita bukan kurang mahat tahfiz, tapi kita kekurangan untuk masyarakat ummah. Tak ada lagi orang main dia kata, ustaz kalau boleh buat shopping komplek ke, boleh buat rumah kedai ke, boleh buat rumah sewa ke, boleh buat apa-apa ke atas tanah ni. Jarang lagi orang main wakaf, orang sebut halal dunia. Bukanlah halal dunia, tapi wakaf dalam bentuk tu. Tapi sebenarnya tuan-tuan, ini yang berlaku di beberapa buah tempat dan beberapa buah negeri. Apabila tanah terlalu banyak di atas nama wakaf tahfiz, tapi untuk nak buat dan untuk nak meneruskan kelangsungan tahfiz itu problem. Yang akhirnya apa dia berlaku? Tuan-tuan pun nampak, tahfiz tanah orang wakaf, bangunan orang wakaf. Akhirnya budak-budak buat apa? Pi kutip minta derma, minta sedekah. Pasal apa? Tak ada duit. Walhal kalau kita fikir, wakaf tak boleh pergi ke situ. Kenapa ada orang budak-budak pi minta sedekah, pi merayu, minta sumbangan apa semua? Pasal apa tak generate duit sendiri? Pasal kami dapat tanah, lepas tu orang buat bangunan. Pasal apa kita tak fikir sampai ke gaji guru? Pasal apa kita tak fikir? Ini yang kita akan buat nanti, wakaf pendidikan, wakaf tunai, wakaf manfaat, wakaf servis. Guru-guru, kita tak mau dah lah ni. Bukan kita nak tolak, tapi kita tak mau dah konsep wakaf-wakaf tanah, wakaf bangunan ni. Okey, no problem. Tapi kita nak dimensi baru. Kita tawarkan guru-guru yang pencen atau guru-guru yang baru. Mari wakaf khidmat, khadamat. Mari wakaf. Awak mari kerja ni, kita bawa skim wakaf. Sehingga ulama-ulama bincang ni, tokoh-tokoh sarjana bincang. Macam mana wakaf khidmat, macam mana? Sehingga sebahagian bagi solution apa? Dia wakaf dalam unit credit hour. Sebab credit hour dibayar kalau di universiti. Katalah 20 jam dia credit hour. Berapa ringgit 20 jam tu? Katalah RM300. RM300 tu kita unitkan dan kita wakafkan. Sebab itu saya percaya ini yang kita nak buka. Ini yang kita nak bagi pada masyarakat untuk wakaf dalam bentuk yang baru. Okey. Tuan-tuan, sikit itu gambaran apa yang berlaku di sekitar kita. Kita selalu mengajar, alhamdulillah bagus. Nabi bila dia pergi ke Madinah, dia buat masjid.
Kita kena buat masjid. Sekarang tuan-tuan, masjid kita dah terlebih. Sampai satu orang pergi semayang, dia pun tak tahu nak amin mana. Dengar 3-4 waladhalin. Tu imam aku ke? Tu imam. Masjid dekat. Masjid banyak. Kita diperoleh ada 110 masjid. Kita bukan masalah kekurangan masjid. Kita masalah kekurangan jemaah. Dia nak mati, dia tahu ustaz, ambil buat masjid. Dia tahu ustaz, ambil buat masjid. Bagi kat majlis buat masjid. Masjid yang sedia ada pun tiang lebih banyak pada orang. Lepas tu nak pergi buat masjid buat apa? Dia kata ni nak buat akhirat kita. Sebab itu saya kata, Nabi pergi Madinah, kita cerita Nabi buat masjid. Kita balik pergi perancak sikit, tukar sikit. Mungkin sebahagian dah tukar dah pun, sebahagian dah cakap dah, saya tahu. Saya saja nak kongsi ya, mungkin saya yang baru tahu. Kita pergi cerita pula sikit dimensi baru. Nabi bila dia pergi ke Madinah, selepas dia buat masjid, dia buat pasar Madinah. Kenapa cerita suk Madinah ni tak sepanas masjid? Kenapa ceramah tentang pasar Madinah, tentang suk Madinah, tentang Nabi kempen. Nabi kempen, selain daripada masjid, Nabi kempen pasar Madinah. Artinya, Islam itu bukan sahaja dia duduk dalam kerangka masjid, kerangka tahfiz, kerangka kubur, yang kita nampak itulah agama, tapi sebenarnya Nabi juga kempen soal pasar. Tuan-tuan, saya nak tanya, itu juga tanggungjawab saya dan semua kita. Marilah satu pasar yang dibuat di atas dana wakaf. Ada tak pasar yang dibuat di atas dana wakaf? Di Kelantan banyak. Kelantan antara negeri yang paling maju wakaf. Wakaf Cik Ye, wakaf segala wakaf. Wakaf. Tapi pasal apa di Perlis kita tak ada? Kita mau satu kan, tuan-tuan kita banyak ni, ibu-ibu tunggal ni. Ini juga satu benda. Siapa-siapa nak mai, dia ada tanah tepi-tepi jalan ke apakah, dia kata, ustaz saya ada tanah 5 relung. Nak buat apa? Ustaz buat pasar. Semua yang pergi meniaga di situ, sumbang balik kepada majlis agama boleh buat. Selain daripada maintenance tu, majlis agama boleh buat lain. Saya ingat pengalaman saya duduk sembang dengan Ustaz Nazri, kepala besar Maib bahagian wakaf ni, Ustaz Nazri lah. Tak tahu lagi kok orang main duduk cadang buat market, buat pasar. Pasal kita duduk nampak masjid. Walah syariah agama tu, kalau kita tengok, okey tuan-tuan, satu benda saya nampak masyarakat kita, bukan salah ustaz-ustaz ni, masyarakat kadang-kadang dia nampak agama dia bersifat individu. Dia duduk nampak macam tu. Dia nampak aku semayang, aku baca Quran, aku puasa. Pasal tu bila kita pergi kepada masyarakat, kita nampak antara benda yang masyarakat didedahkan, bukanlah semua, soal ibadat diri sendiri. Walha dalam agama, kempen yang paling besar, kempen yang paling hebat, bahkan kalau kita tengok dalam Al-Quran itu sendiri, dia kempen bersifat masyarakat. Agama tu masyarakat. Dia ada hak jiran, dia ada hak jalan, dia ada apa lagi? Semua tu, bahkan kalau kita tengok domir dalam kata ganti nama dalam Quran banyak menggunakan kami daripada aku. Banyak tuan-tuan pun tahu kan, domir kata ganti nama dalam Al-Quran tu kebanyakannya kami. Nak menunjukkan apa? Besarnya Islam tekankan soal kebersamaan dalam masyarakat. So kita nak kempen agama ni, jangan duk fikir kata kita mati isu ada tanah wakaf, kita kena fikir luas sikit. Tanah wakaf kita tu berapa ramai orang boleh dapat manfaat. Itu satu. Pasal tu saya dah rasa satu benda, tuan-tuan mungkin boleh suruh berhenti lah kot depa-depa tu masyarakat ni, apa dia? Kita kongsi benda-benda ni sikitlah. Tak payahlah kot wakaf Quran. Kalau siapa-siapa main nak wakaf Quran ni, habaq kata tak payah. Bagi saya sekarang wakaf Quran dah tak relevan di Perlis. Astagfirullahalazim, orang nak wakaf Quran dia tak bagi ish. Jadi apa ni, Quran pun tak mau. Dak ni. Quran ni tuan-tuan tengok ni, tuan-tuan tak tahu pasal Covid kot. Dulu tak Covid, orang baca lah pasal Covid ni orang tak berani pegang, ada peraturan tak boleh pegang.
Tapi mai kawan ni wakah Quran, mai kawan ni wakah Quran. Macam tahfiz tadi, kita tak ada masalah tahfiz. Kita tak ada masalah Quran ni terlebih stok. Kita ada masalah orang nak baca pula. Di rumah sendiri yang tak wakah tu pun tak terbaca. So bila mai dia abang kat ustaz, walaupun ada hadis tentang kelebihan mewakafkan mashaf, tetapi benda tu dah tak wakil. Benda tu dah tak realitinya wakaf Quran. Kita ada input. Siapa nak baca banyak-banyak? 300-400 beli Quran. Tu, di Mekah, Madinah tu. Sindiket, skema. Yang wakaf Quran, wakaf. Cop. Tak tahu dia pergi letak mana. Cop. Orang kita pun 300-400. Balik duduk dalam hotel. Tu dia aku wakaf Quran. Siapa nak baca Quran itu semua kerajaan yang sebab kerajaan yang supply. Tu boleh tanya Ustaz Amir mengaji di Madinah. Dia bukan Quran kutip-kutip tu. Dan orang manajemen Masjid Nabawi akan kutip Quran yang bukan daripada standard mereka. Mereka akan buang. Pergi tak tempat lain. Saya nak habaknya daripada tuan-tuan duk pergi beli Quran wakaf, siapa pun tak baca. Terlebih masjid, kita pun tak tahu nak tak mana. Tuan-tuan beli yang lebih bermanfaat. Lah wakaf apa yang bermanfaat? Pakaian tu lah COVID tu. Cuba pergi wakaf tu. Ataupun wakaf apa lagi? Wakaf kit jolok hidung. Kan? Ataupun sekarang ni ada wakaf yang terbaru. Saya nampak Ustaz Abid Liu, hafizahullah, bagus dia. Dia pergi mana baru ni? Zoo negara. Kita nak kena buat wakaf zoo ni. Buat wakaf zoo. Siapa-siapa yang nak wakaf daripada wakaf Quran tu, baik pergi beli wakaf pisang, wakaf daging, ataupun wakaf ambil rimau sekok ke, wakaf. Ini dimensi baru. Dia kata boleh ke? Ini tugas tuan-tuan sebagai para alim ulama, para asizah untuk nak buka ijtihad baru ni. Sebab agama ni kata Ibnul Qayyim, selagi mana dia memberikan maslahat untuk manfaat umat, maka itulah syariah. Dan kita tak bolehlah otak kita duk fikir wakaf ni Quran, wakaf ni masjid. Tak, kita kena fikir zoo perlukan sistem wakaf, endowment. Macam mana kita nak sampai ni? Paling dekat kita ada taman ulang. Ambil seorang sekok ulak ni, buat sistem wakaf. Siapa yang suka ulak sawah, ambil ulak sawah. Tak. Lepas tu kita ada kucing, sebelah tu ada kucing. Kenapa kita tak mengajar di masjid? Kenapa kita tak gunakan meja-meja kuliah ini untuk kempen wakaf kucing, wakaf zoo, wakaf taman ulak, wakaf alam sekitar? Kenapa? Kerana kita duduk, kata guru kami, Dr. Mahmud Zuhdi, dia kata apa? Kita telah membaca kitab-kitab yang ditelan debu-debu zaman. Kita masih lagi dalam kerangka puluhan tahun yang lepas. Ini khazanah. Khazanah ini hebat. Tetapi dia perlu kepada nafas baru. Apa kepentingan umat? Apa yang umat perlukan? Maka itu yang kita nak kempen untuk wakaf. Sekarang ni kita kena buat kajian. Umat Islam ni lemah dari sudut apa? Okey, saya beritahu kat tuan-tuan. Sahabat saya, Ustaz Syed, dia cerita orang Islam ni, saya tak tahu, tapi dia sebut di Perlis ataupun di sebelah utara ni, kita tak ada kilang emas. Apatah kalau kita buat, mungkin di atas dana wakaf, kita wujudkan kilang emas. Sebab itu keperluan. Untuk apa? Untuk umat. Nanti kita bawa cerita. Okey. So, itu yang pertama. Dan Nabi SAW juga, kalau kita tengok dalam hadis, soal harta ni memang banyak. Saya ingat tuan-tuan syarah pun hebat. Soal harta dalam Quran, harta dalam Islam, harta sebagai ujian, harta sebagai nikmat. Itu kita dah khadam, itu kita dah boleh. Cuma saya nak sebut apa? Nabi SAW bila dia sebut tentang wakaf, dia macam zakat dengan haji. Kita sepakat tau. Zakat dengan haji, dia serampang dua mata. Haji, selain daripada ibadat kita kepada Tuhan, haji juga berhubung dengan manfaat pada manusia. Dan tuan-tuan kena, bila pergi Mekah kan, tuan-tuan tengok apa dia ni? Menara jam besar. Hebat kan? Tuan-tuan kita nampak. Mungkin kita boleh balik kaji sikit. Jam besar Zam-Zam Tower tu, ataupun dia panggil Menara Wakaf tu, yang besar tu,
itu juga adalah usaha wakaf. Tuan-tuan mungkin boleh balik baca sikit, boleh kaji sikit, sistem wakaf apa dia pakai untuk develop hotel tu. Itu dari sudut wakaf tu. Sebab itu pakar-pakar keuangan Islam kata itu contoh yang terbaik untuk kita bangunkan wakaf. Dan kita Perlis pun tak ada hotel wakaf. Lepas itu banyak benda kita tak ada. Kita cuma Perlis, alhamdulillah, kita ada satu dialisis wakaf. Tapi benda-benda lain, hotel wakaf, kita tak ada, pasar wakaf, kita tak ada. Yang soal iktisad, ekonomi, kita kadang-kadang cakap kita tak mau sekular, memisahkan agama dengan dunia. Tetapi dari sudut praktik kita sebenarnya menjurus. Bila cakap soal hotel, oh ini dunia ustaz, ini dunia ni semua. Kita masjid, kita kena buat masjid. Kita tak payah buat hotel. Maka kita pun pergi tidurlah di hotel orang bukan Islam. Lepas tu bila pergi tidur di hotel bukan Islam, buka laci, jumpa Bible, buat terkejut. Astagfirullahaladzim. Macam mana Bible boleh ada? Apa? Siapa nak baca? Ini semua agenda Illuminati, Kristian nak bagi kita semua jadi Kristian. Hotel ada. Nama pun hotel Mat Saleh. Takkan dia nak buh Quran? Yang orang Islam ni macam tu lah. Kempo, komplain sana, komplain sini. Kita kata buat satu hotel. Buh Quran daripada atas sampai ke bawah. Kan? Ini satu benda yang kita boleh fikirkan bersama. Okey. Itu satu yang saya nak kongsi pada tuan-tuan dalam pembentangan kali ini. Okey. Saya nak kongsi juga sikit. Di MAIPS kita ada banyak jawatan kuasa. Tapi kita ada jawatan kuasa zakat, satu lagi jawatan kuasa wakaf. Okay. Di atas kebijaksanaan duli yang teramat mulia, ahli-ahli sarjana Islam, di kalangan ulama, di kalangan tokoh-tokoh keuangan Islam, mereka sebut apa? Wakaf ni, dia hanya minor saja isu syariah. Okay, tuan-tuan nampak tak? Ni, sebab ni saya nak buka pada tuan-tuan ni. Sebenarnya sebahagian tuan-tuan dah faham lah. Wakaf ni, isu hukum, isu syarak, sikitnya. Pasal itu kita bubuh nama jawatan kuasa kita, jawatan kuasa pengurusan. Masalah besar yang menyebabkan orang Islam tak boleh maximize, tak boleh utilize betul-betul wakaf ni apa dia? Kita bukan soal hukum ni. Wakaf ni bukan ada hukum apa sangat. Ada pewakaf, ada orang yang nak diwakafkan, ada sirah, harta itu harta yang boleh diwakafkan, cukup 3-4 syarat tu, selesai. Isu besar wakaf ni yang tak jadi satu, dia panggil istilahnya gergasi, yang tak ada manfaat pada orang Islam ni, kita lemah dari sudut management. Wakaf sebenarnya dia tidaklah berkait dengan hukum syarak sangat. Tunjang kepada wakaf adalah pengurusan. Pengurusan wakaf. Sebab itu kalau tuan-tuan nak tengok, antara contoh yang terbaik kita nampak, Singapura ni kita nampak negeri bukan Islam. Kan? Kita tak start slide lagi ni. Tapi tak apa. Kita nampak ni, saya nak bagi contoh pengurusan yang tuan-tuan boleh pergi Singapura. Singapura ni negara bukan Islam. Negara bukan Islam. Tuan-tuan, Singapura orang Islam terpaksa bersaing dengan orang bukan Islam. Mereka telah buat satu sistem wakaf yang sangat hebat. Mereka telah buat hotel, apartment service di tengah-tengah tanah Orchid Road, di tengah-tengah Singapura, daripada duit wakaf. Dan mereka boleh survive kelangsungan umat Islam di tengah-tengah negara bukan Islam dengan apa? Dengan pengurusan wakaf yang terbaik. Kita boleh belajar daripada Singapura. Mereka tubuh anak syarikat untuk invest. Dan kita di Malaysia juga beruntung kerana kita ada konsep seperti mana yang dibuat di Johor, juga berhubung dengan wakaf. Saya nak bagi tahunya, sekarang kita bukan kekurangan ulama untuk bahas isu wakaf, tetapi kita kekurangan tenaga untuk nak manage wakaf. Sekarang bila orang bagi tanah kat kita, macam mana tanah tu kita nak generate untuk jadi income, untuk boleh survive, dan manfaat dia boleh bertambah, nilai value dia boleh bertambah. Sebab itu sekarang orang tak bercakap dah, sikit-sikit orang bercakap
tak cakap dah soal-soal wakaf-wakaf biasa ni. Orang sebut tentang wakaf saham, unit trust, wakaf takaful. Sekarang wakaf-wakaf dah moden lah. Maka keperluan kita sekarang ni untuk memantapkan soal pengurusan. Pasal itu jawatan kuasa pengurusan ni, dia tak ramai daripada kalangan ustaz-ustaz ni, tetapi Duli Yang Teramat Mulia melantik orang-orang yang memang antara yang duduk dalam jawatan kuasa tu latar belakang dari sudut ekonomi, pengurusan keuangan, bahagian tanah, bahagian nilai hartanah, valuation. Semua ni dari sudut kepentingan yang mana untuk memanfaatkan tanah wakaf. Sebab kalau kita duk bincang tanah wakaf ni tak boleh jual, tanah wakaf ni tak boleh ubah syarat, tanah wakaf ni tak boleh buat apa, tanah wakaf ni, maka akhirnya kita akan berlaku apa? Lambakan tanah tapi manfaat tak ada. Yang akhirnya tanah tu tergadai. Okey. So kita boleh tengok di sini, saya sebut sikit, wakaf membersih jiwa dan menyubur harta. Ini saya ingat tuan-tuan semua, alhamdulillah, dah boleh faham, kita dah tahu. Dan kemudian sedekah ni kita pun sebut. Wakaf ni dia special pasal apa? Sebab itu nas-nas yang sebut tentang jariah, dia merujuk kepada wakaf lah. Sebab satu-satunya harta yang bila kita mati tetapi pahalanya masih mengalir adalah wakaf. Jadi sebab itu kalau tuan-tuan boleh kempen kepada masyarakat, boleh kempen kepada anak-anak murid supaya mereka memilih konsep wakaf. Tetapi wakaf yang saya kata tadi mesti dalam dimensi baru. Sebab itu kalau boleh tuan-tuan kempen, selain daripada wakaf yang biasa duk buat tu, cuba wakaf alat-alat kesihatan. Kita pergi ke hospital, kita buat kerjasama, kutip duit, beli equipment ni, perubatan punya ni, jarum ke, gunting ke, pisau pembedahan ke, itu lebih besar manfaat dia. Kan? Yang ni saya ingat tuan-tuan semua maklum, wakaf dari sudut istilah, dari sudut syarak, kan? Dalil pun saya ingat khatam habis, kan? Dalil pensyariatan wakaf ni. Cuma saya nak sebut, ahli sirah bila mereka bincang tentang wakaf, boleh dikatakan tidak ada di kalangan sahabat Nabi yang tak buat wakaf. Dan kita tengok wakaf dalam sejarah. Kalau kita boleh tengok, okey, ni jenis-jenis wakaf lah. Seperti wakaf am. Kita kempen wakaf am. Dan tuan-tuan kalau saya ingat semua kita dah dapat maklumat ni kan. Okey. Di dalam mazhab al-Imam Abu Hanifah, ini juga kita boleh ketengahkan. Dia kata apa? Mengikut pandangan di dalam mazhab Abu Hanifah, sekiranya harta wakaf itu tidak memberi manfaat, dia boleh ditukar dengan barang yang lain. Ini satu pandangan yang menarik, ya. Kan? Qadi Abu Yusuf menyatakan sekiranya kita tukar dengan sesuatu yang berpotensi mendatangkan manfaat yang lebih dibolehkan. Apabila kita buat istibdal, kan, kita tukar benda tu. Contoh di Singapura buat, mereka ada bangunan-bangunan yang tak ada nilai komersial. Nak buat tak ada value. Apa yang mereka buat? Jual. Dan saya ingat benda ni memang dah maklum dalam perbincangan di kalangan ulama-ulama lah. Mereka jual. Mereka jual dan mereka beli di tempat yang lebih ada value, di tempat yang lebih nilai tinggi. Apa salahnya? Dan kebanyakan kita pun tak kata ke orang lah, bila mereka nak wakaf, mai dekat maik, kita nak kena pergi cari tanah dah lautan. Jarang orang wakaf tepi jalan. Dan setengah pun kata apa? Kalau tepi jalan saya tak wakaf kot. Maksudnya wakaf tu tak ada nilai komersial. Dalam hutan tu. Kalau maib nak buat sekolah ke, nak buat hospital ke, habis duit nak buat jalan ya. Maka mungkin kita boleh buat apa? Seperti dalam pandangan mazhab Hanafi ini,
ataupun mungkin ada di kalangan sarjana-sarjana lain yang mungkin saya tak sempat nak rujuk, kita jual buang tanah-tanah lautan ni. Kita mai beli dalam tengah dalam pekan ni. Kita pergi beli belah Kangak Jaya ke, kita pergi beli belah mana, kita beli atas nama wakaf. Tak ada lah. Saya tak tahulah kot pemilik-pemilik depa beli Kangak Jaya 3-4 bangunan, mai kat Maib. Ni saya dah beli dah 5 pintu, saya nak wakaf kat Maib. Harus Lah Maib pergi jual tanah-tanah lah hutan tu, jual bagi kat siapa-siapa nak beli, ambil pergi beli sana. Ui, tak boleh jual ni. Wakaf ni. Lepas tu kita nak biar tak apa. Biar ditumbuhi oleh alam dan buana. Namun jual tidak sekali. Manfaat dia balik tak kepada umat? Tujuan pewakaf tu nak balik manfaat pada umat. Ada tak umat dapat manfaat dengan wakaf dia? 10 tahun, 20 tahun dia mati pun, tanah tu tak bangun. Masalah sekarang ni nak buat apa? Dia kata, lepas tu pressure Maib. Awak tak buat apa lagi atas tanah saya. Saya bagi lama dah, tak nampak apa lagi. Tak buat apa pun lagi. Tak jalan apa pun lagi. Nak buat apa? Nak jalan apa? Tanah tu tak ada nilai. Nak buat pun bala lebih. Biar lagi tu. Ada tak manfaat? Tak ada. Tapi duk kena bayar cukai tahunan. Ini satu benda yang kita nak kena, mungkin kita fikirkan baru. Dan dia kata apa? Ini satu benda yang mungkin juga satu kelebihan. Ada di kalangan sarjana Islam mengatakan sekiranya terdapat syarat oleh pewakaf untuk tidak menukarkannya. Maksudnya pewakaf tu dia kata syarat dia tak boleh tukar. Maka pihak yang berautoriti berhak untuk menentukannya. Maksudnya sekarang ni walaupun dia letak syarat, tetapi ada mungkin kita boleh ijtihad baru, pihak berautoriti boleh langgar syarat tu. Berlanggar syarat tu atas apa? Ini kerana mereka dapat melihat maslahat umum yang lebih jelas dan lebih besar. Kalau dia nak bagi wakaf bersyarat, tak apalah, biar pilih. Tapi kemudian setelah kita bermesyuarat, kita melihat manfaat lebih besar, maslahat lebih besar, kepentingan lebih besar daripada apa yang dia wakaf asal tu, kita tak payah ambil kira hak syarat dia tu, tak payah pergi ambil kira niat dia tu, kita pergi langgar, kita pergi buat yang lebih manfaat, yang lebih maslahat, yang mungkin dia tak nampak di atas kejahilan dia ke kekurangan maklumat, tetapi kita ada kuasa sebagai pihak yang pegang autoriti ni untuk kita buat jalan benda tu. Dia kalau mereka petikai, sebenarnya tujuan pewakaf untuk mendapat manfaat. Tujuan pewakaf untuk maslahat, dan apa yang kita buat ni lebih bermanfaat. Maka sebahagian sarjana, sebahagian ulama kata jalan. Kerana pihak berautoriti itu lebih melihat dengan lebih jelas. Tapi kalau kita terikat, terkongkong dengan syarat tu, maka banyaklah benda-benda yang kita tak boleh jalan dan manfaatnya tak boleh diambil. Itu antara benda yang baru, kan? Bahkan dalam jawatan kuasa fatwa kebangsaan 2016 ada disebut benda ni. Mungkin tuan-tuan pernah baca. Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan telah memutuskan wakaf gantian, wakaf ibdal, bermaksud menukar harta wakaf dengan harta yang lain melalui jualan atau belian atau sebagainya dengan tujuan mengekalkan harta wakaf adalah diharuskan mengikut pandangan mazhab Abu Hanifah. Maksud dia kata jual pun boleh, beli pun boleh. Untuk maslahat yang lebih besar. Kan? Ini perkara ni kita, sebab tu saya kata kita pergi kempen lagi senang. Tuan-tuan mengajak, kalau tuan-tuan ada pakcik-pakcik nak buat wakaf, biarlah Maib tentukan apa yang lebih baik. Maib bukan milik individu, Maib milik umat, dan dia tak akan buat suatu benda untuk kepentingan individu, dia buat kepentingan umat. Pasal apa kita nak takut dengan Maib? Sekali lagi kita tak buat syarat, toh dia pergi buat kelab malam situ. Takkanlah kot Maib nak pergi buat kelab malam. Sekali dia pergi buat pusat karaoke. Baik kita habaq siap-siap suruh dia buat masjid. Lah ni saya nak wakaf tanah, apa yang Maib rasa sesuai di atas maslahat umat, manfaat yang lebih baik, saya serah pada kebijaksanaan ijtihad pihak Maib. Itu lebih baik. Itu lebih baik, kan? Okey. Kemudian kita tengok juga. Kita lagi satu nak kena kempen pergi dekat jemaah kita ni apa dia? Rukun-rukun ni saya ingat tuan-tuan semua khatam dah lah. Kan? Ini mudah mengajak di hadapan, bukan mengajak, ini mudahnya berkongsi di hadapan para asatizah, para alim ulama ni, kita tak payah bahas benda-benda yang memang dah dimaklumi. Syarat asal hikmah ni, kan?
Okey, fadilat keutamaan ni pun saya ingat tak perlu lagi. Larangan dan ancaman terhadap keengganan bersedekah ni pun tak perlu lagi. Kan? Okey. Cuma wakaf oleh sahabat. Ini contoh-contoh wakaf. Ini ada yang diambil sebagai dalil lah, antaranya kisah Sayyidina Umar Al-Khattab yang mendapat sebidang tanah di Khaybar. Ini satu benda yang menarik. Ini semua cerita kita boleh faham dah. Umar dapat tanah di Khaybar, tapi Umar tak nak duduk di Khaybar. Dan kita tahu di kalangan sahabat mereka tidak ada ilmu dari soal pertanian. Depa dapat tanah tu, apa depa nak buat? Maka kita tahu diwakafkan. Okey, sahabat wakafkan. Kita kempen sikit ke anak-anak murid kita. Kalau nak wakaf, tuan-tuan tolong nasihat. Depa dengar cakap-cakap ustaz-ustaz depa ni, tolong wakaf yang grade A. Bacalah sikit dalil-dalil kan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Bagi yang paling kamu sayang, kan? Supaya benda tu manfaat dia besar. Sekarang kalau dia ada apa-apa yang, contoh, dia ada tanah yang harga mahal, tanah yang dah duduk di lokasi yang strategik, suruh dia wakaf yang tu. Sebab dalam cerita sahabat-sahabat ni, Umar ke, Sa'ad bin Abi Waqqas ke, Sayyidina Osman ke, semua mereka ini bila wakaf yang paling baik. Dan itu memudahkan pengurusan orang yang urus. Janganlah wakaf benda-benda yang kita pun nak tengok, aduh, nak buat apa ni? Habis duit duk buat apa? Habis duit buat pagar dengan signboard. Bila nak bangun tak tahu. Pasal apa? Tak strategi. Ini satu masalah di Maib apabila kita berhadapan dengan tanah-tanah yang mari yang tidak ada nilai komersial. Tak ada nilai komersial. Kemudian tuan-tuan hadirin mukminin, kalau kita tengok, ini juga tuan-tuan boleh jadikan sebagai satu contoh yang besar. Telaga Osman yang kita tahu dia beli telaga ni daripada Yahudi. Tuan-tuan pun tahu cerita tu, siang malam kongsi giliak, dan akhirnya dia wakaf. Cuma dekat-dekat dia nak mati, kita pun tahu cerita dia tak boleh minum air. Cerita yang masyhur. Dia kata dahulu orang Madinah tak ada air, dia beli air, dia wakaf. Tapi di hujung-hujung usia, mereka halang dia daripada minum daripada air telaga dia. Kan? Okey. Dan sampai sekarang telaga tu masih ada. Dan kalau kita tengok, dia kata di sini telaga itu masih wujud hingga ke hari ini. Telaga ini terletak kira-kira 1 kilometer daripada Masjid Qiblatain di Jalan Abu Bakar As-Siddiq. Ia diletakkan di bawah jagaan Kementerian Air dan Pertanian Arab Saudi. Dan kalau tuan-tuan tengok di sekitar Masjidil Haram tu, wakaf belaka. Wakaf Jabal Umar, wakaf Osman, tu semua atas dana wakaf. Dan kita harap lepas ni bila kita pergi di Perlis, dia pergi di Kangak, kita pergi di Arau, terteralah wakaf. Di shopping komplek, di car wash ke apa ke, wakaf. Wakaf. Itu matlamat kita insya-Allah. Dan sekarang tuan-tuan Maib dalam cadangan. Kita di tanah Buhur Lalang dekat Bok Mali tu kan, tuan-tuan tengok ada bangunan Maib tu. Sekarang ni di atas perkenan duli yang teramat mulia tuanku, di atas buah fikiran duli yang teramat mulia tuanku dan beberapa pihak, alhamdulillah kita ke arah untuk nak membangunkan pusat autism. Kita tak terfikir no? Pusat autism, kanak-kanak autism di Perlis ni ramai. Dan sekarang ni mereka mendapat asuhan. Autism ni mahal kalau kita nak hantar sekolah yang private. Jadi Maib dengan dana wakaf, konsep wakaf, tanah wakaf, nak buat pusat didikan autism. Maksudnya anak-anak autism, kita bukan nak buat mahat tafiz dah, nak buat autism. Anak-anak autism boleh dapat latihan asuhan daripada tenaga pakar yang didanai, dibiayai oleh wakaf. Wakaf pusat autism. Jarang kita dengar. Tapi kalau orang bukan Islam dah buat lama dah. Nampak? Okey. Di Malaysia pun popular lah cerita ni. Ahmad Dauji Dadap Hui. Kan?
Ini cerita tentang sejarah wakaf di Malaysia. Okey. Cuma saya nak kempen sikit bagi ni dalam masa yang ada ni sebelum tamat tempoh ni. Kita nak minta tolong pada tuan-tuan dan semua yang ada di sini, bila balik ke masyarakat nanti, balik ke masjid tuan-tuan, balik ke institusi tuan-tuan, kempenlah sedikit wakaf terbaru ni, ataupun bukanlah wakaf baru, tapi konsep wakaf yang mungkin tak membumi lagi ni, iaitu wakaf tunai. Mewakafkan wang tunai ke mana-mana pemegang amanah wakaf, di mana wang modalnya dikekalkan kepada penerima wakaf, mauquf alaih. Wang-wang tersebut akan dikumpulkan dan kemudiannya ditukarkan kepada harta. Manfaat hasil wakaf tunai tersebut akan digunakan untuk kebajikan dan pembangunan ummah. So kita duk nampak sekarang ni, nak bayar zakat syarat banyak. Nak kena cukup nisab, nak kena cukup haul. Kalau cukup nisab tak cukup haul, cukup haul tak cukup nisab. Mana kes yang banyak? Kes yang banyak ni cukup haul tak cukup nisab. Dia kata saya memang simpan bertahun-tahun dah. Banyak mana? Bank pun suruh main ambil nak tutup akaun dah, duk RM10 tu. Kita zakat ni soal besar sikit pasal nak kena cukup ni. Wakaf berapa ringgit pun boleh. Tapi dulu kita duk kempen orang kutip wakaf ni, dia taklah serancak zakat. Dia pasal apa? Dia kalau kita kutip zakat ni, dia ada portion. Kutip wakaf ni tak dapat apa. Dia tak semangat sangat aku kan. Tak tahulah. Tapi pasal kita kutip wakaf tunai ni, dia kurang rancak kan. Ataupun mungkin orang tak nampak, sekali saya wakaf duit saya depa guna habis. Dak sekarang ni kita tak boleh dah. Nak tunggu wakaf tanah, wakaf bangunan tu dah jadi besar, dah jadi lambat, dah jadi isu panjang. Sekarang wakaf duit. Buat potongan duit masuk dalam dana tabung wakaf tunai, dan salah satunya duit yang diwakafkan tu dah jadi dialisis. Sekarang ni bukan tu saja. Wakaf tunai juga kita nak pergi ke arah mana? Sekarang kita nak kempen wakaf tunai untuk bayar gaji guru. Dan tuan-tuan, makluman daripada sebahagian sahabat-sahabat di universiti, dan mungkin tuan-tuan sebahagian di universiti mungkin boleh sahkan maklumat saya ni. Universiti di Malaysia telah diberi autonomi. Telah diberi autonomi untuk berurus tadbir universiti. Tuan-tuan tahu salah satu daripada benda yang universiti kena buat, cari dana sendiri. Cari dana sendiri. Universiti pun dah jadi macam Mak Tafiz lah. Kerana kekangan keuangan kerajaan, emolumen pensyarah, guru dan sebagainya, tutor dan sebagainya tu, sebab itu tuan-tuan, antara tindakan drastik yang dibuat oleh kerajaan, ke semua muhadir, pensyarah-pensyarah luar negara, semua dihantar balik. Semua hantar balik. Syekh-syekh besar, tokoh-tokoh besar yang main mengajar di Malaysia ni, yang duduk di universiti-universiti tu, semua dah di-cut, dihantar balik. Pasal kos mereka tinggi. Kan? Jadi sebab itu, sekarang ni wakaf tunai ni kita nak pergi ke mana? Orang wakaf untuk bayar gaji pensyarah. Orang wakaf untuk bayar gaji guru. Duit wakaf itu untuk bayar gaji. Untuk bayar makan anak-anak murid. Untuk beli buku-buku. Dan sebagainya. Hatta akan cuci cleaner tu pun selepas ni, kita ambil alih dengan dana wakaf. Sebab kita kena akui bahawa zaman bergantung kepada dana kerajaan sudah berakhir. Ini realiti yang kita kena terima. Dana kita kena mengakui, masjid ke mana-mana institusi bergantung kepada duit kerajaan, zaman tu dah tamat. Kerajaan dah tak mampu tanggung. Benda ni bukan benda rahsia. Tuan-tuan pun tengok defisit belanjawan. Tuan-tuan kena bahas ni di masjid-masjid ni, defisit belanjawan. Maksudnya orang Islam kena bergerak di atas wakaf. Gergasi yang telah dulu Al-Azhar. Dan tuan-tuan tengok, okey, pergi tengok di Oxford Endowment tu, setiap Oxford tu, tuan-tuan kalau pergi atau search, boleh search lah, tak payah pergi, Google lah. Dia ada sekolah tau. Sekolah Oxford tu, sekolah-sekolah macam UUM tu, sekolah-sekolah. Semua sekolah tu atas 100% endowment wakaf. Macam mana dia generate, bukan takat buat bangunan, bayar guru pun pakai duit wakaf. Bukan duit government. Itu dia. Mereka dah ambil manfaat daripada sistem wakaf. Kan? Wakaf tunai ni, orang ada RM5 pun boleh wakaf. Okey.
Objektif ni tuan-tuan faham. Walaupun memanglah perbincangan, duk bincang sentiasa, boleh kau wakaf duit ni? Pendapat jumhur kan, kita tengok ni perbincangan dia. Pendapat jumhur ulama wakaf boleh dibuat sama ada harta tak alih seperti tanah, bangunan dan sebagainya, harta alih seperti pakaian, peralatan pertanian, buku, haiwan dan sebagainya. Sebahagian ulama yang mengharuskan wakaf tunai seperti di bawah mazhab Maliki, dan sebahagian daripada kalangan fuqaha Syafi'i mengharuskan wakaf harta alih tanpa disyarat kekal. Ini penting ni. Bila kita kempen ni, kita kena kempen ni mengharuskan wakaf harta alih tanpa disyaratkan kekal fizikalnya. Tanpa disyaratkan kekal. Maksudnya duit guna habis, tetap dalam kategori wakaf. Mazhab Maliki juga berpendapat bahawa harus harta wakaf dengan menggunakan wang tunai kerana tujuan asal berwakaf adalah untuk mendapat manfaat daripada harta tersebut. Ini dari sudut keluasan melihat mazhab-mazhab yang ada. Boleh tak ada masalah dalam bab ni, kan? Okey, bahkan di kalangan ulama-ulama Hanafi membolehkan wakaf dinar dan wakaf dirham sebagai pengecualian di atas istihsan bil urfi, di atas keperluan benda itu sesuatu yang baik, seperti mana dalam hadis, apa yang dipandang baik oleh orang Islam dipandang baik di sisi Allah. Maksudnya wakaf tunai ni mungkin ada perbincangan dari sudut dia tak kekal sifatnya, dari sudut kecairan dia. Satu lagi, isu wakaf ni yang berlaku ni apa dia, yang kita kata tadi ni, liquidity, tauriq, istilahnya tauriq, kecairan harta wakaf. Lo ni macam ni lah tuan-tuan, setuju tak? Kalaulah Masjid Alwi ni 2 relung, kita buat masjid 1 relung, ada 1 relung lagi tak buat apa. Tok Imam kita tak boleh bayar gaji. Tok Bilal pun tak boleh bayar gaji. Tok Syok pun tak boleh bayar gaji. Masjid pun tak tercuci. Tiba-tiba oleh kerana Masjid Alwi ni duduk langkangan, ada mana-mana pihak mai, ni tanah ni tak guna, jual dekat saya belilah dengan nilai pasaran 10 juta. Tak boleh, ni tanah wakaf, kita tak boleh buat apa, nak buat apa. Lepas tu masjid nak buat apa? Yang besar ni pun tak terurus lah. Nak maintain pun tak boleh lah. Kipas pun tak cuci, apa semua tak. Contoh lah kan, ni cuci lah elok lah, ni okey, bersih lah, kan? Maka kita jual, kita cairkan, boleh? Kita cairkan tanah tu, taurik, kita liquidity dia, kita bagi dia, kita jual. Duit 10,000 tu kita pergi beli saham, ataupun kita pergi bubuh dalam fixed deposit. Boleh? Kita pakai ijtihad tuan-tuan ni. Saya nak cadang tu. Saya kata semua guru-guru takmir wakaf setuju. Saya bawa dalam mesyuarat. Kita jual, lepas tu kita pergi bubuh dalam fixed deposit. Kita makan dia punya untung, kita boleh survive. Bagi banglo sebiji kat Tok Imam, tak ada ambang merah. Maksudnya kita generate, boleh? Setuju? Kau tuan-tuan macam mana? Tak apa, wakaf kalau kita duduk dalam kepompong tu susah lah kita nak keluar, kan? Nampak? Dan kita kalau tak mau pakai fatwa Perlis, kita pakai fatwa international, fatwa kebangsaan. Jawatankuasa Majlis Fatwa Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam kali ke-77 yang bersidang pada 10 hingga 12 April 2007 di Kuala Lumpur memutuskan bahawa berwakaf dalam bentuk wang tunai adalah dibolehkan dalam Islam. Jumhur fuqaha mengharuskan wakaf harta alih selama mana ialah benda yang bersifat kekal. Ini bertepatan dengan wang kerana ia termasuk dalam kategori harta alih. So dari sudut fatwa lulus. Man. Okey. Sebelum saya nak tutup ni, saya nak pergi kepada isu besar sikitlah. Yang lain-lain saya ingat tuan-tuan boleh tengok, boleh rujuk dalam kitab-kitab kan. Okey, sekarang kita pergi kepada isu penting. Peranan dan fungsi maib sebagaimana yang diperuntukkan dalam enakmen pentadbiran agama Islam di negeri Perlis. Ini saya fokus dalam isu wakaf. Yang merah tu. Maib menjadi pemegang amanah tunggal harta wakaf, nazar dan amanah. So maksudnya apa? Menurut arahan ulil amri, pemerintah yang sah, yang kita disuruh taat, apa dia? Apa sahaja wakaf yang tidak diberikan kepada maib tidak diiktiraf, atau dalam arti kata yang lain
tidak sah di sisi pemerintah. Pasal itu tak boleh guna seperti mana satu orang tak boleh kutip zakat. Tak boleh kutip zakat. Siapa nak bayar zakat, buka meja, dia bukan amil yang dilantik oleh pemerintah, dia pergi buka meja di pasar tani, dia kata siapa nak bayar zakat, boleh mai bayar kat saya. Tak boleh. Wakaf juga sebenarnya begitu. Tapi saya heran, pasal apa orang takut nak pergi wakaf dengan maib? Pasal apa? Tuan-tuan kena pergi bagi tahu dekat masyarakat, siapa-siapa yang nak wakaf, tak boleh wakaf direct pada individu. Tak boleh. Dari sudut undang-undang tak sah. Dari sudut ulil amri pun tak boleh. Dia tak boleh, ustaz, mai. Jom, saya nak pergi. Pasal itu nak buat keluar atas nama wakaf, tak boleh. Dia mesti melalui maibs. Kan? Pemegang amanah tunggal seperti yang ulil amri. Pasal itu orang kata kalau kita boleh bayar zakat sendiri. Tuan-tuan pun tahu perbincangan yang saya tak mau nak tambah panjang lah. Sah tapi berdosa sebagainya apa semua. Dia lebih kurang macam tu. Sekarang tak apa. Tuan-tuan pergi ke maibs. Kes dah banyak. Bawa geran tanah. Tukar nama. Kita nak di wakaf itu ada maibs. Bagi pada maib. Lepas tu, tuan-tuan nak bagi kat siapa urus, tak ada masalah. Kerana tuan-tuan lebih maklum, lebih faham, isu integriti, amanah dari sudut pentadbiran harta, tidak ada pihak yang lebih telus, yang lebih amanah daripada majlis agama. Sebab dia diaudit. Diaudit. Jadi kita yakin lah, maib ni satu tempat yang kita yakin. Bawa geram, pergi bagi kat maib. Apa-apa pergi bagi kat maib. Siapa yang nak pergi urus dengan maib. Kerana apa? Kerana ini adalah wakil ulil amri. Maka tak boleh guna nama wakaf di perlis, melainkan melalui majlis agama Islam. Satu kesalahan. Tapi dia buat boleh tak? Macam mana dia buat bagi boleh? Dia kata saya nak wakaf. Tak boleh. Ni maibnya, ini urusan ulil amri, ni kita pergi bagi kat maib. Pasal apa nak takut? Pergilah bagi kat maib, lepas tu nak buat apa? Bincang lah. Sekali maib ambil, maib jual sekali, duit mereka ambil bedok sama-sama mereka. Mereka tu siapa? Pasal apa kita ada satu keraguan pada maib, satu sangka buruk pada maib. Bukanlah tuan-tuan, tapi majoriti masyarakat dia tak mau pergi bagi kat maib, dia takut maib salah guna. Maib bukanlah syarikat. Maib bukanlah persatuan yang boleh tipu, seleweng, kecoh duit ikut suka ni. Dia diaudit dan dia semua mesti dibentangkan. Dan tuan-tuan boleh cek daripada satu sen sampai kepada beratus juta, pergi ke mana duit maib. Itu tak ada pada tempat lain. Itu saya nak sebut sikit. Patutnya masyarakat didedahkan. Pihak yang paling berautoriti, integriti, yang paling ada credibility, maibs. Kerana itu pihak yang kita boleh hisap dia. Bukan malaikat je boleh hisap. Kita pun boleh hisap maib. Tuan-tuan pun boleh pergi maib tanya, ni saya nak tengok ni, apa maib buat ni, duit-duit apa. Boleh tanya. Dia badan yang mesti telus. Kan? Okey? Walau apapun peruntukan yang berlawanan yang terkandung dalam mana-mana surat cara atau pengisytiharan yang mewujud, mengawal atau menyentuh perkara itu, majlis hendaklah menjadi pemegang amanah tunggal semua wakaf, sama ada wakaf am ataupun wakaf khas. Itu peranan maib. Yang ni tuan-tuan kena kongsi dengan masyarakat. Okey, semua harta yang tertakluk ini untuk undang-undang hendaklah tanpa apa-apa pindah hak serah atau pindah milik atau dalam harta tak alih, sebaik saja didaftarkan di bawah undang-undang bertulis yang berhubung dengan tanah, terletak hak pada majlis bagi maksud wakaf, nazar am atau amanah yang menyentuh harta itu. Kan? Bukan sahaja majlis agama Islam perlis, semua majlis agama Islam negeri mempunyai kuasa yang sama. Kerana kita tahu wakaf ni adalah soal agama, dia terletak di bawah kuasa raja pemerintah. Okey. Ini cara-cara tuan-tuan nak wakaf nanti kita. Dan ini contoh-contoh yang tuan-tuan boleh nampak apa yang telah kita gunakan dari sudut tanah wakaf tunai. Dan saya nak sebut juga di maib ni kita ada satu lagi yang tuan-tuan boleh kempen juga, masyarakat jemaah boleh kempen, boleh bagi tahu dekat anak-anak murid tuan-tuan.
Kita ada tabung bara'atuz zimmah. Ini duit-duit yang tidak patuh syariah. Kan mungkin KWSP yang sebelum tukar kepada akaun patuh syariah, ataupun duit-duit dividen yang syubhah, ataupun duit-duit yang tak pasti, tuan-tuan boleh mari bagi kepada tabung bara'atuz zimmah. Kan mai bagi kat tabung di Maib. Yang ni juga digunakan untuk manfaat umum. Duit-duit haram, duit-duit yang tak jelas juga boleh dimasukkan dalam tabung tersebut. Ataupun hibah pun boleh mai hibah dekat Maib. Tak ada masalah. Hibah pun ni pun satu isu juga. Saya tak tahu, tapi saya nak tanya jugalah kepada para asatizah. Tuan-tuan mungkin boleh bagi maklumat pada saya. Kita faham hibah ni, tak tahulah, ada orang tanya saya, tapi saya pun duk kaji jugalah. Ada orang kata hibah ni, dia kita tahu, satu orang dia boleh bagi, selain daripada faraid, dia boleh bagi hibah atau wasiat. Apa beza hibah dengan wasiat? Hibah ni bahasa mudahnya hadiah lah. Dalam Islam memang banyak dalil nas, kalau nak cerita tak habis lah, tentang kempen suruh hibah. Cuma yang duk jadi, dan ada sahabat-sahabat saya yang buat kajian di universiti pun, mereka pun duk kaji juga. Hibah bersyarat ni mari mana? Dia kata bila nak, dia bagi dekat anak dia, hibah ni, hadiah ni, tuan-tuan bagi hadiah. Contoh tuan-tuan bawa kat saya, apa-apa hadiah lah. Ikan kering ke apa ke, bagi hadiah kat saya. Ustaz ni saya nak bagi kat ustaz ni, hadiah. Tapi tunggu saya mati dulu nah. Hadiah apa? Hadiah. Bagi, terus ambil ya. Itu nama hadiah. Ni kalau hadiah duk tahan-tahan, hadiah duk syarat, dia tak jadi hadiah. Dia jadi apa? Hadiah macam anak-anak kita. Kita ni hadiah. Tapi tak boleh ambil lagi. Saya pun tak faham. Kalau yang tunggu mati tu, kalau kita tengok dalam kitab fiqh, dia kata wasiat. Wasiat ni kita bagi dan berkuat kuasa lepas mati. Tapi wasiat tak boleh bagi kat waris pula. Dia nak bagi kat anak dia. Kita kata teruslah bagi. Dia tak boleh bagi pula. Sat lagi kalau saya bagi, dia halau saya pula. Aduh, isu pula. So kita yang ustaz-ustaz ni, tak tahu kalau tuan-tuan timbul isu macam ni, tuan-tuan kena bagi tahu bahawa bagi saya, pada pandangan saya, setelah saya tanya beberapa pihak, tak ada lah hibah bersyarat. Hibah bagi. Berkuat kuasa serta merta. Itu hibah. Kalau nak bagi lepas mati, apa yang kita tengok dalam nas, dia lebih kepada wasiat. Kan? Itu pun tuan-tuan kena nasihat juga. Banyak juga kes saya jumpa, jenis hibah di atas dengki. Pasal apa yang pergi bagi dekat anak tu? Tak bagi dekat anak ni. Saya anak semua sama. Tapi saya benci menantu saya yang tu. Saya tak boleh bayang nanti saya mati, menantu saya duduk rumah tu. Saya tak mau bagi kat dia. Saya nak bagi. Oh, jangan. Tuan-tuan tolong nasihat sikit dalam soal harta ni. Allah bila sebut harta dalam Quran ni, banyak tempat dia puji, banyak tempat juga dia sebut sebagai benda yang bahaya. Okey, ini antara contoh-contoh. Yang ni yang kita nak buat nanti, yang tuan-tuan tengok ni, kita akan bina insya-Allah dalam proposal tu lah, dalam kertas kerja tu, kita akan transform sebagai pusat autism. Dan tuan-tuan tahu autism ni satu penyakit yang semakin banyak di Malaysia dan complicated untuk nak jaga dia. Dia kena ada satu terapi khas yang saya ingat di Malaysia ni sangat kurang. Ini dah siap. Ini kita selamat pasal apa? Ni kalau tidak pening juga ni. Kita selamat pasal apa? Pasal kita hanya buat bangunan. Tetapi pengurusannya hospital kerajaan yang survive. Kita buat bangunan, kita serah pada hospital yang maintain. Alhamdulillah. Sebab tu tuan-tuan, yang mana mai dekat tuan-tuan nak buat sekolah, tuan-tuan buat syarat macam ni. Dia kata, ustaz saya ada tanah 2 relung, buat sekolah boleh? Boleh. Dengan syarat gaji guru, bil api, bil air, semua maintenance, bocok bumbung, nak buat wiring, saya mai cari pakcik. Weh, saya tak mau fikir lagu tu. Itu pandai-pandai ustaz lah. Kutiklah derma, taklah tabung. Buatlah tabung buluh ke apa, tak di kedai makan. Itu masalah. Kan? Nampak? Okey? Akhirnya ustaz jadi peminta sedekah. Okey. Alhamdulillah, tuan-tuan di masjid pun banyak cadangan kan. Buat apa, dobi, layan diri,
Masjid kena keluar daripada dimensi. Di masjid ada apa? Kelas mengaji. Bagus. Di masjid ada apa? Kelas wanita. Bagus. Tapi masjid kena transform. Satu jadi one center. Okey. Di Unimed pun kita akan buat kompleks Islam insya-Allah. Dan kita ada rumah jenazah. Ini wakaf air di Ronghia. Okey. Jazakumullah khairan katsira. Selesailah. Wallahu taala a'lam.